Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 1 Mac 2013, Lahad Datu digemparkan dengan tembakan senjata api sehingga mengorbankan 2 anggota Komando 69 di Kampung Tanduo, Lahad Datu, manakala 6 anggota polis terkorban serta meragut nyawa 12 pengganas dalam serang hendap di perkampungan air Kampung Serijaya Simonol sempurna pada 2 Mac 2013. Terpukul dengan keganasan yang dipamer oleh kumpulan pengganas ini, Op Daulat dilancarkan di mana pasukan keselamatan negara menggempur kubu mereka dengan serangan udara dan darat pada 5 Mac 2013. Perdana Menteri ketika itu turut menegaskan agar pengganas meletak senjata tanpa syarat dan memberi amaran bahawa mereka sedang berhadapan dengan negara berdaulat. Atas dasar mempertahankan negara, PM mengumumkan penubuhan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom yang merangkumi daerah Kudat, Tawau, Kunak, Sandakan dan Lahad Datu dan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone sebagai landasan perundangan kepada penubuhan Eskom. Op Daulat turut menyaksikan penangkapan beberapa individu yang didapati bersekongkol dengan kumpulan pengganas terbabit selain anggota militan itu sendiri yang keluar daripada persembunyian selepas digempur. Pada 21 Mac 2013, 9 rakyat Filipina dihadapkan ke mahkamah dan berdepan hukuman mati serta penjara seumur hidup atas tuduhan melancarkan perang ke atas Yang di-Pertuan Agong dan menganggotai kumpulan pengganas. Seramai 443 orang turut dilapor ditahan kerana memasuki zon merah kawasan Op Daulat dan pelbagai kesalahan, manakala 173 ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Jika kejadian pencerobohan oleh pengganas Sulu di Lahad Datu itu teruk, memalukan dan menimbulkan kemarahan, ada satu lagi kisah di sebalik pencerobohan itu yang menimbulkan rasa geram di atas kejahilan seseorang, iaitu terdapatnya satu pengkhianatan yang dilakukan oleh dia yang sepatutnya menghalang tragedi ini dari berlaku. Dia yang dimaksudkan adalah Hassan bin Haji Ali Basari. Hassan bukan sembarangan orang. Dia merupakan seorang anggota polis berpangkat korporal yang bertugas untuk cawangan khas PDRM di Lahad Datu, Sabah sejak tahun 1990. Tanggungjawabnya ialah mengumpulkan maklumat perisikan ke atas Kesultanan Sulu dan ancaman yang mungkin datang dari mereka. Hassan bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Cawangan Khas Lahad Datu apa sahaja maklumat mengenai ancaman dan aktiviti Kesultanan Sulu yang berpotensi mengancam keamanan Sabah. Hassan dipilih kerana kefasihannya dalam bahasa Suluk dan Bajau dan juga memiliki hubungan rapat dengan komuniti Sulu di Lahad Datu. Pada 6 Ogos 2013, Hassan dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun, hukuman penjara maksimum mengikut Seksyen 130 Kanun Kesesaan kerana menyembunyikan maklumat mengenai kegiatan pengganas di Sabah. Maklumat awal tentang serangan dan pencerobohan yang disembunyikan oleh Hassan adalah seperti yang kita semua tahu. Insiden pencerobohan Lahad Datu berlaku pada 11 Februari 2013, namun Hassan sebenarnya menerima maklumat ancaman seawal Januari 2013. Dia telah bertemu dengan seorang pemberi maklumatnya di sebuah kedai aiskrim di Lahad Datu. Maklumat tersebut sangat penting dan signifikan kerana pemberi maklumat tersebut telah melaporkan seramai 1,500 orang yang setia dengan Datuk Ismail Kiram telah berkumpul di Pulau Simonol berdekatan Bungau, Filipina, dan kumpulan ini bersenjata dan berniat untuk menawan Sabah. Hassan mencatatkan maklumat ini di atas kertas. Pemberi maklumat tersebut mendapat informasi mengenai ancaman tersebut ketika menjual ikan di Bungau, Filipina, di mana dia bertemu dengan sekumpulan lelaki beruniform ala tentera dengan tampalan bertulis Royal Sulu Force pada uniform mereka. Kumpulan lelaki ini ingin menumpang bot si pemberi maklumat tersebut kerana sangkakan yang dia mahu ke Pulau Simonol. Ketika itulah pemberi maklumat tersebut mendengar perbualan mereka di mana mereka berkata bahawa 1,500 orang telah berkumpul di Pulau Simonol dan mereka merancang untuk menceroboh dan menuntut Sabah. Maklumat yang amat penting ini langsung tidak disampaikan kepada Ketua Cawangan Khas. Malah 3 hari kemudian pemberi maklumat tersebut telah berhubung sekali lagi dengan Hassan dan kini dengan maklumat bahawa 4 pintel iaitu bot kecil telah pun tiba di bangkuran Lahad Datu. Maklumat yang
yang penting ini juga telah disenyapkan oleh Hassan. Kemudian pada 2 Mac 2013 sekali lagi maklumat penting disampaikan, iaitu 400 lagi lelaki bersenjata bersiap sedia memasuki Sabah sebagai pasukan tambahan bagi membantu Royal Sulu Force yang telah pun memasuki Kampung Tanduo. Pasukan tambahan ini ialah dari Mindanao National Liberation Front MNLF dan tentera Sultan of Sulu Forces. Sekali lagi maklumat ini tidak dilaporkan oleh Hassan. Akhirnya, peranan Hassan sebagai pengkhianat terdedah dalam satu pintasan komunikasi telefon oleh pihak cawangan khas ke atas Datuk Amir Bahar dan Raja Muda Hakimimuddin, yang mana keduanya merupakan protagonis utama dalam pencerobohan di Lahad Datu. Pintasan ini berlaku pada 25 Februari 2013 di mana kedua-duanya berbincang mengenai Hassan yang telah menyampaikan maklumat pergerakan pasukan keselamatan negara kita kepada Kiram. Pintasan komunikasi telefon antara Datuk Amir Bahar dan Raja Muda Hakimimuddin mendedahkan yang pada 25 Februari 2013 jam 10.31 malam, Datuk Amir Bahar menyatakan dia mendapat tahu daripada Hassan yang merupakan anggota polis yang mana pihak berkuasa Malaysia akan masuk jam 12 tengah malam. Raja memberi maklum balas dengan memberitahu bahawa mereka telah bersedia. Datuk Amir Bahar juga memberitahu Raja bahawa Hassan dan Hussein merupakan adik-beradik dan mereka juga merupakan ahli keluarga Royal Sulu Force. Raja membalas tentang maklumat tersebut dengan memberitahu yang mereka telah bersedia. Rakaman pintasan telefon ini merupakan bukti kukuh di mana Hassan memang berniat jahat dan terlibat secara langsung dengan pencerobohan Lahad Datu. Dia merupakan pengkhianat dan musuh dalam selimut yang sengaja meletakkan rakan sepasukan dalam bahaya dengan membocorkan maklumat pergerakan pasukan Komando 69 yang dipercayai membawa kepada pertempuran dengan pengganas Kiram pada 1 Mac 2013 yang mengorbankan Korporal Sabaruddin bin Daud dan Inspektor Zulkifli bin Mamat. Pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu sebagai peristiwa yang bukan sahaja membuka mata kerajaan tetapi juga seluruh rakyat Malaysia terutama di Sabah tentang betapa pentingnya meningkatkan persiapan untuk menghadapi ancaman luar. Kesimpulannya, krisis pencerobohan ini jelas menunjukkan bahawa dalam konteks keselamatan nasional di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan, ancaman yang ditimbulkan oleh pengganas Sulu ini merupakan elemen penting yang memainkan peranan dalam isu keselamatan di Malaysia. Insiden ini sekaligus memberikan gambaran bahawa pendekatan holistik adalah alternatif penting untuk memahami isu dan masalah persoalan keselamatan di negara ini, sekaligus menunjukkan bahawa pendekatan ketenteraan semata-mata belum cukup untuk mengurangkan kadar ancaman yang ditimbulkan oleh pengganas seperti yang ditunjukkan dalam insiden Kampung Tanduo ini, apatah lagi jika ia berserta dengan pengkhianatan. Al-Fatihah untuk semua wira-wira negara yang terkorban dalam tragedi ini. Sekian.